Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Syukri bin Muhammad Noor selaku pensyarah bagi subjek Teknologi Informatik Maritim dan Etika Profesional. Baik, kami pada hari ini akan membentangkan berkaitan dengan sistem rekaan dan kegunaan, permodelan dan simulasi di dalam industri perkapalan serta perisian aplikasi yang telah dibangunkan. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan barisan ahli kumpulan kami, iaitu pertama kali saya selaku ahli pertama, iaitu Muhammad Iqbal bin Muhammad Fazli, keduanya Muhammad Nabil Amin bin Adnan, dan yang ketiga Muhammad Farizuddin bin Zamzuri. Baik, untuk perkenalan bagi sistem ataupun projek yang kami dapat ini, pengenalan kepada sistem ini adalah perkembangan industri perkapalan yang semakin pesat pada tahun ini mendorong kepada revolusi yang mapan ke arah penggunaan teknologi yang lebih efisien dan berdaya saing. Penggunaan simulator ataupun pemodelan persediaan telah lama digunakan dan kini mulai satu fasa yang lebih dikenali sebagai fasa revolution on system, di mana fasa ini lebih tumpu kepada mewujudkan tenaga mahir perkapalan yang lebih berkualiti dan berkemahiran tinggi dalam mengendalikan kapal yang lebih moden dan kompleks. Penggunaan simulator telah digunakan dalam industri pelabuhan, terminal dan juga industri maritim sejak dari pertengahan kurun ke-20. Kini penggunaan teknologi ini pada tahap yang pelbagai, juga dari segi perancangan dan lakaran, termasuk juga dalam pengurusan harian, telah merancangkan industri dari terus berkembang. Keadaan pelabuhan yang kini jaringannya lebih luas berhubung pada peringkat global telah berupaya mewujudkan sumber yang lebih meluas. Baik, berkaitan dengan kajian lepas, beberapa industri yang kami kaitkan dalam sistem ini kami akan terangkanlah dalam berkaitan dengan kajian lepas. Baik, sistem simulator ataupun pemodelan dalam industri perkapalan tertumpu kepada teknologi yang serba baru. Misalnya pusat latihan ataupun pembelajaran yang menyediakan pusat simulator, contohnya seperti UMT ataupun UPNM, ataupun Cosbert Digital menyediakan teknologi sistem simulator secara pelbagai, terutama sekali dalam bidang pendidikan maritim, latihan dan juga pendidikan secara menyeluruh. Untuk pengetahuan, Cosbert Digital ni satu konsultan yang tertumpu untuk berkaitan pembangunan sistem simulator lah, terutamanya dalam bidang perkapalan maritim. Jadi mereka akan menyediakan kelas-kelas ataupun latihan-latihan yang diiktiraf lah dalam pembangunan tenaga kerja yang mahir lah, yang diiktiraf oleh badan dunia. Pelaksanaan kelas berlangsung secara real-time simulation, dan pelaksanaan kelas berlangsung secara straightforward di mana memenuhi beberapa kriteria, iaitu STCW, DNVGL dan NI. Okey, untuk maksud untuk DNVGL ni stand for That Knows Veritas. Ini dalam bahasa Norway, di mana maksudnya adalah The Norwegian Truth dalam English, dan GL adalah Germanische Lloyd, iaitu perkataan sekarang untuk GL lah. Dan sebenarnya DNV dan GL ni adalah dua syarikat yang berbeza, tetapi pada tahun 2013, September 2013, dua syarikat ini telah bergabung. Tugas utama ataupun fungsi utama tugasnya adalah menjadi inspektor lah, ataupun mereka akan melakukan inspection and surveillance untuk memastikan pembuatan ataupun pemikiran, proses pembikinan dan pembuatan itu berlangsung dengan baiklah. Kind of macam consultant untuk pembangunan sistem. Untuk STCW ni bermaksud dia salah satu international punya convention yang bermaksud Standard of Training Certification lah. Mereka ni juga
merupakan salah satu badan yang mengiktiraf kualiti ataupun standard terhadap satu pemikiran lah. Sistem contohnya seperti macam di Malaysia kita ada SIRIM. Jadi mereka ni adalah salah satu badan dunia yang pengiktirafan mereka ni sangat penting dalam memastikan tahap kualiti ataupun kelas-kelas yang dilaksanakan berlangsung dengan kualiti yang tinggi lah. Dan STCW ni adalah tumpu kepada industri perkapalan ataupun maritim. Jadi mereka ni akan memantau segi latihan simulasi, latihan keselamatan ketika berlayar dan sebagainya. Ini adalah fungsi sistem utama untuk syarikat ini. Dan NI itu adalah national instrument yang mana syarikat ini berpangkalan di Austin, Texas. Mereka juga syarikat ini juga fungsinya sama seperti syarikat ataupun badan dari STCW, di mana mereka juga akan memantau tahap kualiti suatu projek ataupun industri itu berlangsung. Tetapi National Instruments ni adalah satu badan yang tidak tertumpu kepada bidang maritim seperti STCW. STCW ni lebih tertumpu kepada maritim dan pelayaran ataupun perkapalan, tapi National Instrument ni skopnya lebih luas. Okey, dalam pembikinan ataupun proses simulasi dan pemodelan perkapalan, 5 perkara ataupun aspek diambil kira lah dalam memastikan tahap kualiti itu berada pada tahap yang tinggi. Iaitu yang pertama, navigasi. Yang kedua, integrasi perkapalan. Yang ketiga, kadar kecapaian. 4, kejuruteraan pemodelan perkapalan. Dan 5, pengurusan sistem. Bagi navigasi ni adalah tertumpu kepada data ataupun sistem bacaan data untuk tracking pada sesebuah kapal itu. Dan sekarang ni makin lama tahap kualiti sistem navigation makin lama makin canggih, terutamanya dalam bidang, terutamanya pada kapal-kapal nelayan ataupun ketenteraan misalnya. Keduanya adalah integrasi perkapalan, yang mana sekarang ini pencambahan model-model kapal yang lebih berkualiti ataupun lebih moden dibangunkan. Ketiga, kadar kecapaian, iaitu macam mana ataupun bagaimana data yang diterima misalnya dicapai dengan lebih mudah. Keempat, kejuruteraan pemodelan perkapalan, di mana tahap pembangunan suatu kejuruteraan ataupun sistem kapal sekarang ni yang lebih bersaing. Dan yang kelima adalah pengurusan sistem, mana bagaimana ataupun situasi di mana sistem itu diuruskan supaya memenuhi tahap kemodenan ataupun sekarang ini Industrial Revolution 4.0. Jadi memerlukan tahap sistem yang lebih canggih lah dan moden. Model simulasi. Simulasi dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam bentuk dan model. Menurut Lord dan Telton 2000, simulasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: model simulasi statik dengan model simulasi dinamik, model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik, model simulasi berterusan dengan model simulasi diskrit. Tujuan simulasi untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan informasi dari perilaku dan tenaga kerja sistem yang sistematik. Untuk memerihalkan suatu model
mengukur tenaga kerja dan prestasi dari sebuah model serta mengetahui perubahan yang terjadi pada sistem apabila dilakukan perbaikan terhadap model tersebut. Proses simulasi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses simulasi Law dan Kelton 2000 adalah: 1. Menentukan identiti sistem dan mengenal pasti suatu bahan yang signifikan. 2. Perancangan pembelajaran data yang dikumpulkan merupakan data dari hasil pemerhatian, baik data sekunder maupun data primer yang digunakan untuk membangunkan sesuatu model dari sistem yang akan disimulasikan. 3. Mentarifkan sistem. Pada langkah ini dilakukan dengan jelas mengenai entiti input yang dimasukkan, jumlah sumber hingga jelas mengenai peredaran waktu yang digunakan di dalam sistem. Perancangan model simulasi sesuai dengan yang telah disediakan pada peringkat lunak simulasi. Perancangan hasil kajian yang digunakan untuk menemukan tata letak perbaikan atau proses penanganan pada sistem. Analisis hasil simulasi dilakukan setelah proses perjalanan program selesai dan laporan hasil simulasi ditampilkan. Prestasi model, di mana proses pengumpulan kesimpulan dari hasil output model simulasi. Pendokumentasian penyimpanan hasil output model. Ini adalah contoh antara muka simulasi rekaan dan kegunaan permodelan dalam industri perkapalan. Antara kelebihan yang dapat diperolehi ialah: yang pertama, dapat memudahkan lagi pemahaman tentang sistem perisian aplikasi dalam industri perkapalan. Yang kedua, dengan menggunakan permodelan dan simulasi di dalam industri perkapalan ini juga dapat mengenal pasti konsep atau fungsi perisian aplikasi yang ada di dalam kapal. Yang ketiga, dapat mempelajari cara mengendali dan menggunakan perisian aplikasi di dalam industri perkapalan. Seterusnya, dapat memudahkan lagi pekerja dalam industri perkapalan untuk mendalami atau mempelajari lebih dalam tentang perisian aplikasi yang digunakan untuk permodelan dan simulasi di dalam industri perkapalan. Dan yang terakhir, kegunaan simulasi berkesan untuk mendidik pelajar dan anak-anak kapal dalam kemahiran penting meningkatkan pengetahuan, keselamatan dan kecekapan di dalam kapal. Antara komen dan cadangan yang dapat disimpulkan dalam rekaan kegunaan permodelan dan simulasi di dalam industri perkapalan serta perisian-perisian aplikasi yang telah dibangunkan ialah: pertama, pihak industri perkapalan perlu menyediakan rekaan permodelan dan simulasi yang sesuai dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, perisian aplikasi yang hendak digunakan bagi proses rekaan dan kegunaan permodelan simulasi hendaklah dalam keadaan yang baik dan bersesuaian dengan spesifikasi semasa. Seterusnya, perisian simulasi yang digunakan hendaklah mempunyai perkhidmatan sokongan tanpa henti supaya mudah untuk dihubungi sekiranya berlaku masalah terhadap perisian aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, pihak industri perkapalan perlu menggunakan perisian aplikasi bagi rekaan dan kegunaan pemodelan simulasi yang mesra pengguna supaya pengguna dapat menggunakan sistem perisian aplikasi tersebut dengan mudah. Ini adalah antara laman web yang kami gunakan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.